semua. Sebab mungkin ramai lagi yang masih dalam perjalanan. Sebab hujan lebat kat luar. Saya pun daripada Melawati tadi memang hujan lebat. Kalau kat Marku memang hujan sangat. Jadi kalau boleh tuan-tuan penuhkan yang depan. Sini ada tak? Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Apa khabar semua? Alhamdulillah, semua sihat . Jadi sihat ni boleh datang seminar. Itu tanda kita sihat . Okey, baik. Sebelum tu saya perkenalkan diri saya. Nama saya Muaz bin Mahzin, PG 053005. Dan saya dealer sejak tahun lepas dan mula dengan Public Go sejak tahun 2015. Jadi saya kenal, saya punya mentor, saya punya sifu, apa lagi saya nak panggil, saya punya ikon, Tuan Muhammad Zulkifli Syafi'i. Saya mula kenal daripada blog Cik Zul. Dan sekarang saya berguru dengan Cik Zul. Dan sekarang ni Alhamdulillah, sekarang saya di bawah branch Ampang. Okey, baik. Tuan Muhammad Zulkifli Syafi'i, tak kenal maka tak cintalah. Jadi apa yang saya nak bagi tahu kepada tuan-tuan, tuan-tuan kena rasa bersyukur sangat-sangat. Sebab dekat Semenanjung sekarang ni Tuan Muhammad Zulkifli Syafi'i dia buat sekali je seminar dia. Dulu kita boleh tengok tiap-tiap bulan ada je seminar satu Malaysia. Tapi sekarang ni Tuan Muhammad Zulkifli Syafi'i kita ni, mentor kita ni, dia fokus kepada Indonesia. Dah tak pandang dah Malaysia ni kan, dia dah sifu dah. Jadi tuan-tuan kena bersyukur. Sebab hari ni tuan-tuan boleh datang. Dan kalau boleh tuan-tuan ambil peluang, bukan selalu dapat jumpa direct one-on-one. Jadi sepanjang seminar ni tuan-tuan tanya soalan. Apa yang tuan-tuan tak faham terus tanya. Tuan-tuan datang pada jauh-jauh kan, rugi kalau tak tanya. Jadi ambil peluang, tanya. Dan kalau boleh minta tuan-tuan silent phone. Dan kalau boleh ada anak-anak, kita biar diorang kat belakang, tak apa. Okey. Jadi Tuan Muhammad Zulkifli Syafi'i kita ni dah didik lebih 5,000 penyimpan emas. Dan Empire saya difahamkan hampir 15,000. Sorry? 19,000 di bawah rangkaian Tuan Muhammad Zulkifli Syafi'i. Dan beliau dah lebih hampir lebih 5 tahun lah dalam bidang public good. Jadi kita kena bersyukur sangat-sangat dan kita belajarlah, ambil pengalaman beliau. Dengan segala hormatnya saya mempersilakan tidak lain tidak bukan kita punya sifu kita, Tuan Muhammad Zulkifli Syafi'i. Bagi tepukan paling dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Malam pun petang, malam kan. Okey, tahniah tuan-tuan perempuan yang hadir pada malam ni, datang awal walaupun hujan lebat di luar. Okey. Ini terima kasih kita punya MC Dr. Muaz, seorang student yang sangat berwawasan. Beliau adalah di public good aktif di bawah mentorship saya. Beliau bukan sahaja menyimpan emas, apa yang lebih penting adalah ketika usia beliau masih muda sudah aktif educate penyimpan emas muda, especially student. Di bawah bimbingan beliau sudah 300 orang simpan emas. Baguslah. Okey. Jadi tahniah tuan-tuan perempuan yang hadir pada malam ni. Ini seminar saya yang satu-satunya seminar saya di Semenanjung Malaysia lah, macam MC kita beritahu. Saya lebih fokus kepada Sabah Sarawak dan di Indonesia. Okay. Di Semenanjung ni speaker dah ramai sangat dan saya percaya speaker-speaker di Semenanjung sangat bagus. Di branch di Public Go Sanwi ni saya rasa at least ada 8 seminar sebulan, seminggu tu. Jadi seminar saya hari ni tuan-tuan fokus tentang satu simpanan emas. Saya akan sentuh sedikit saja detail tentang simpanan emas. Tuan-tuan boleh baca buku saya Wang Emas ni, boleh beli dekat belakang, ada 10 buah saya bawa. Ataupun dapat terus sedikit dari buku lah, MPH, Popular, Kinokuniya semua ada. Okay. Komplit, saya rasa penyimpan emas di Malaysia kalau tak baca buku ni saya rasa tak komplit lagi ilmu dia. Okay. Kalau tuan-tuan beli emas masih lagi rasa risau tentang harga, especially risau tentang harga. Nak beli, bukan mahal, murah susah hati, naik, harga naik lagi susah hati. Maksudnya tuan-tuan tak tahu lagi apa itu emas. Pada saya lah. Okay. Jadi ini, saya tulis buku ni, saya percaya siapa baca buku ni dia sentiasa happy dengan berapa saja harga emas, turun ataupun naik. Okay. Jadi
Dan saya percaya seminar ni mustahil untuk tuan-tuan dan puan faham semua benda tentang emas, tentang bisnes emas. Mustahil. Mungkin ini adalah titik tolak untuk tuan-tuan dan puan explore lagi ilmu. Saya hari ini sebagai memberi inspirasi untuk tuan-tuan explore lagi. Balik tuan-tuan baca buku, banyak lagi buku ada yang ditulis oleh guru emas saya, Encik Syukur Hashim, Menyikat Rahsia Pelaburan Emas. Buku emas yang ditulis oleh guru emas Malaysia, Azizi Ali, bertajuk Masa untuk Emas. Tuan-tuan boleh dapatkan di kedai-kedai buku, dan datang lagi seminar-seminar Papigo. Okay? Jadi tuan-tuan, kita di Malaysia kita sangat bertuah sebab kita ada Papigo. Hari ini tuan-tuan, di Malaysia kita ada seminar, lebih 100 seminar setiap bulan di Malaysia. Indonesia baru setiap bulan saya pergi Indonesia. Saya baru balik Indonesia itu. Setiap bulan saya pergi Indonesia seminar Papigo dalam 10 berapa belas, tak sampai 20 sebulan. Dan seminar Papigo tuan-tuan semuanya free. Free. Ada tuan-tuan yang hari ini datang kena bayar? Tak ada bayar Tuan-tuan, bagusnya seminar free. Papigo fokus on education. Bukan fokus nak suruh tuan-tuan beli emas. Tak. Emas hanyalah alat untuk membantu tuan-tuan meningkat hak kewangan. Jadi Papigo bagi package, bukan sahaja jual emas, yang penting tentang dengan emas ialah ilmu. Tuan-tuan ada ilmu, tuan-tuan apa sahaja pelaburan tuan-tuan, bila kita ada ilmu kita boleh buat. Tak ada ilmu, apa pelaburan pun tak boleh buat. Okay? Apa pelaburan tuan-tuan, ada orang untung, ada orang rugi. Contoh hartanah dianggap satu pelaburan yang secure, selamat. Tapi tuan-tuan, tahun lepas ramai orang kena tipu dengan dalam hartanah. Kes rumah apa tu, tuan-tuan tahulah, saya tak payah sebut lah. Kan orang habis duit dengan hartanah. Jadi bukan hartanah tu yang membuat kita kaya, yang membuat kita kaya ialah ilmu. Bukan emas tu yang membuat kita kaya, yang membuat kita kaya ialah ilmu. Jadi pelaburan terbaik untuk kita tuan-tuan ialah apa pelaburan yang kita ada ilmu tentang. Saya tak expert dalam semua benda. Emas saya tahu, hartanah saya tahu, saham saya tak berapa expert, unit trust saya tak berapa expert. Jadi bila saya tahu tentang emas dan hartanah, saya fokus emas dan hartanah sajalah. Okay? Saya dah boleh buat profit daripada situ, saya boleh dah buat keuntungan, saya boleh meningkat kekayaan dengan emas dan hartanah. Yang lain saya tak tahu, saya tak buat. Bukan masuk pelaburan lain tak bagus. Okey, jadi hari ini apa yang saya tahu tentang emas, apa yang saya tahu tentang keuangan, tentang Papigo, itu semua tak penting. Yang lebih penting ialah apa tuan-tuan perempuan nak tahu. Jadi kalau ada soalan, angkat tangan saja, tanya je. Jangan segan-segan, tanya je. Biarlah kita dilihat bodoh 5 minit sebab bertanya, tapi kita cerdik sebenarnya. Banding kita simpan kebodohan tu 5 minit supaya nampak cerdik 5 minit, tapi kita bodoh sebenarnya. Itu prinsip saya akan tanya je lah. Angkat tangan tanya. Okay? Yang penting tuan-tuan jangan, kalau tuan-tuan tak tanya sini, jangan nanti saya balik tuan-tuan WhatsApp saya. Sebab raya yang tahun lepas saya tak habis lagi. Selamat Hari Raya. Ucapan selamat Hari Raya tahun lepas lagi. Ada 50 lebih lagi mesej saya belum reply. Okay? Jadi saya tak sempat reply mesej. Jadi mana-mana customer saya, dealer saya, dia tahulah kalau dia mesej kadang-kadang 2-3 hari baru saya reply. Sebab saya tak akan buka kalau saya tak ada masa untuk reply. Saya biarkan situ, nanti saya check balik yang mana belum tak. Okay, jadi tuan-tuan, hari ini fokus kita ialah bagaimana tuan-tuan menjana pendapatan aktif dan pasif sambil menyimpan emas. Sebelum kita bercakap tentang menjana pendapatan melalui bisnes emas, tuan-tuan perlu tahu emas tak ada pendapatan. Tuan-tuan simpan emas dan dia tak ada pendapatan. Kalau tuan-tuan simpan duit dalam TSB tabung haji, at least tuan-tuan ada dividen setiap tahun. Unit trust pun ada dividen. Hartanah tuan-tuan ada pendapatan dari segi sewaan. Emas tak ada pendapatan. Itu kekurangan emas. Tapi tak ada pendapatan bukan bermaksud emas tu tak berguna. Setiap aset pelaburan tuan-tuan dia ada kelebihan, dia ada kekurangan dan dia ada fungsi dia itu sendiri. Kalau tuan-tuan dalam satu pelaburan yang ada pendapatan, seolah-olah tuan-tuan tanam pokok dan daripada pokok tu tuan-tuan dapat buah. Kita tak nak pokok tu, kita nak hasil dia buah tu. Tapi bukan semua pokok yang kita nak makan buah, ada pokok kita nak kayu dia, macam balak. Sampai satu masa kita perlukan kayu, kita perlu tebang pokok tu. Sama juga emas. Emas bila tuan-tuan nak dapat keuntungan, tuan-tuan harus jual. Baru dapat capital gain, keuntungan atas kenaikan. Tak jual, tak untung. Itu kekurangan emas. Okey, yang boleh menjana pendapatan dengan emas tuan-tuan hanya satu saja, iaitu bisnes emas. Sama ada tuan-tuan buat bisnes emas konvensional, buka kedai emas, berniaga, beli emas, jual emas, ambil emas lelong kau semua, itu. Ataupun tuan-tuan jadi dealer Papigo. Ini cara paling mudah lah.
Cara paling mudah untuk tuan-tuan sambil simpan emas, sambil tuan-tuan jana pendapatan. Paling mudah. Tuan-tuan, saya setiap bulan saya sampaikan seminar di Indonesia. Mereka sangat excited dengan peluang yang public gold offer kepada mereka. Dan tak ada di Indonesia. Public gold baru setahun lebih di Indonesia. Dekat Indonesia tuan-tuan sudah ada company yang sangat besar, milik government, pengeluar emas. Kalau di Indonesia kita cakap pasal emas, gold bar, dia orang panggil logam mulia atau emas batangan, gold bar. Dia orang automatik dia orang akan sebut satu company yang milik government. Tapi tak ada peluang yang sebagaimana public gold sediakan. Jadi bila saya datang sana, saya cerita peluang yang public gold sediakan, dia sangat excited. Sebab bila dia faham emas, dia confirm akan simpan emas. Bila simpan emas, perangai kita ni tuan-tuan, kita suka cerita apa yang kita suka, walaupun tidak dibayar. Cik Amran tinggal di mana? Shah Alam. Kat Shah Alam tu apa restoran yang best? Cik Amran boleh recommend lah di Shah Alam. Apa yang paling best lah? Tupai. Ha? Tupai-tupai. Kalau orang tanya Cik Amran akan cakap tupai-tupai. Dia orang pergi makan dekat tupai-tupai, Cik Amran dapat bayaran? Dapat royalty lah? Tak dapat royalty. Tapi kita still bagi tahu sebab kita suka. Apatah lagi kalau dibagi royalty income. Oh, siapa yang datang makan tupai-tupai ni, siapa recommend? Cik Amran. Tak apa, kita bahkan bagi diskaun dekat Cik Amran next datang, bagi diskaun. Konsep public gold tuan-tuan macam tu lah. Kita suka, kita cerita. Nak beli tak apa, tak nak beli tak apa. Okay? Siapa yang introduce pembeli emas kepada public gold bayar royalty. Dan orang yang beli emas tak perlu bayar sesen pun kepada orang yang introduce. Tak rugi. Harga dia sama je. Datang tak ada orang introduce pun harga sama. Ada orang introduce pun harga sama. Okay? Jadi itu bagus Pak. Okay? Ini background saya. Ini buku yang saya dah tulis, tajuk Zero Hutang dan Wang Emas. Buku Zero Hutang itu ada ini Zero Hutang 1.0 dah tak keluarkan lagi. Akan keluar yang baru, Zero Hutang 2.0, itu updated version. Akan keluar sempena Pesta Buku Antarabangsa ni. Mungkin dalam seminggu lagi akan keluar. Jadi tuan-tuan nak beli jangan cari buku yang baru lah, senang. Itu updated version ni dah banyak outdated lah. Okay? Jadi, yang kedua ialah wang emas. Saya tulis buku ni. Dari sudut pengalaman, saya bukan yang paling expert tentang emas. Yang paling expert ialah guru saya, Cik Hashim. Tapi saya ada pengalaman membimbing lebih 5,000 penyimpan emas di Malaysia, Singapura, Brunei ramai dan sedikit di Indonesia. Mungkin pengalaman saya ni dapat membantu tuan-tuan lah. Okay? Ini background saya. Saya dari Public Gold. Saya dari Public Gold 2010. Saya mula menulis tentang kewangan di mahuskifli.com sejak tahun 2008 lepas saya bebas daripada hutang. Pada tahun 2007, bulan Januari 2007 saya bebas hutang. 2008 saya mula menulis di blog mahuskifli.com secara free untuk memberi inspirasi kepada generasi muda bagaimana kita boleh hidup senang tanpa ada bebanan hutang. Misi saya tuan-tuan keluar buku Zero Hutang yang kedua, misi saya nak mencelikkan at least 1 juta lah orang melalui buku tu lah. Tak kisah buku tu terjual di Malaysia ke, di Brunei ke. Brunei banyak orang baca buku saya di Brunei. Okay? Melalui buku tu. Jadi saya nak bagi inspirasi kepada generasi muda bagaimana kita boleh hidup senang tanpa ada masalah hutang. Sebab saya percaya tuan-tuan, hari ini hutang sudah menjadi satu trend yang membimbangkan. Besok tuan-tuan, malam ni saya tidur kat KLIA. Balik seminar ni saya tu pergi KLIA, duduk dalam kapsul. Tidur dalam kapsul tu. Besok pukul 5 lebih flight saya ke Penang. Satu jabatan kerajaan invite saya untuk bagi talk pasal hutang, pengurusan hutang. Saya selalu tuan-tuan government jabatan kerajaan invite saya. Sebab tuan-tuan sebenarnya siapa kaki tangan kerajaan ni? Kaki tangan kerajaan. Kaki tangan kerajaan ni sebenarnya ada keistimewaan. Kaki tangan kerajaan sepatutnya jauh lebih kaya daripada swasta. Sepatutnya. Sebab kaki tangan kerajaan ni bank sangat suka bagi pinjaman ya. Pinjaman ni tuan-tuan, dia boleh membuatkan kita kaya dan boleh membuatkan kita miskin. Tapi saya boleh katakan 80% orang meminjam membuatkan dia lebih miskin. Kalau tuan-tuan cek statistik umur orang bankrupt tuan-tuan. Umur orang bankrupt ni ketika umur dia 35 ke 45 tahun. Ni umur bankrupt. Maksudnya lepas 10-15 tahun bekerja bankrupt. Aku pelik Sebab tu makin lama kerja makin banyak harta. Ni tak ada, makin lama kerja makin banyak masalah kewangan. Sepatut makin lama kerja makin banyak harta.
Tapi bila tak ada ilmu tuan-tuan, ada gaji, ada slip gaji yang bagus, bank suka kita buat pinjaman yang membuatkan kita lebih miskin. Akhir sekali 10-15 tahun bekerja, makin lama makin miskin. Okay? Jadi saya bagi inspirasi kepada generasi muda untuk saya tulis secara free. Saya tuan-tuan tulis blog free. Saya bagi top free, saya tidak dibayar lagi walaupun RM1. Saya bagi top free. Saya menulis buat Facebook Live semua free. Saya nak bagi inspirasi generasi muda untuk belajar ilmu keuangan. Sebab saya tahu susahnya nak dapat ilmu keuangan dulu. Sama saya dulu, 15 tahun yang lalu. Ketika saya hidup di bawah paras kemiskinan. Payah. Mana ada seminar free lah, dulu tak ada. Ini nasib baik ada Public Gold free. Dulu tak ada free. Okey, lepas tu 2010 tuan-tuan saya join Public Gold. Sebab masa tu saya faham tentang emas. Saya beli dalam jumlah yang banyak. Saya simpanan dalam tabung haji. Saya faham tentang emas, saya takut simpan duit yang banyak dalam account bank. Saya takut. Siapa yang tak tahu emas, dia takut untuk beli emas. Beli emas kan harga emas jatuh. Tapi tuan-tuan tahu emas, tuan-tuan takut simpan duit. Okay? Jadi saya takut, saya convert sebahagian besar simpanan saya. Beli emas bagi gold. Dulu payah tuan-tuan, dulu tak ada account emas. Dulu saya terpaksa buka safe box bawah ni. Saya sewa box bawah ni, safe, Royal Safe Deposit Box. Beli emas simpan bawah. Jadi saya beli emas dan free jadi dealer. Itu bagus tuan-tuan. Kita beli emas dalam jumlah yang tentu jadi dealer free. Tapi saya tak nak jadi dealer. Saya jadi dealer sebab saya beli emas. Bukan saya beli emas untuk jadi dealer. Okay, faham kan? Jadi tapi bila dah jadi dealer, saya simpan ilmu tu. Mula-mula saya simpan ilmu tu sendiri. Saya ada platform yang sangat bagus buat Bikul. Yang kedua, saya ada ilmu tentang emas. Saya baca, saya study banyak. Tapi bila saya dapat feedback daripada kawan-kawan, zaman tu zaman orang excited nak simpan emas. Okay? Bila saya jumpa kawan-kawan ramai yang tertipu dengan simpanan emas. Sebab zaman tu, zaman orang tulis tentang emas di blog banyak tuan-tuan. Tapi kebanyakan ilmu tu sangat berbahaya untuk pelabur. Tapi menguntungkan bagi peniaga. Banyak teknik-teknik yang canggih-canggih, kita dah nampak canggih, sebenarnya menguntungkan ejen emas, bukan menguntungkan pelabur. Jadi daripada situ saya contoh dulu saya dapat ada seorang makcik dia kontak saya, cik tu saya sangat excited, dia kata dia dah beli emas 30,000. Saya baru saja saya nak melabur dalam emas dan saya beli barang kemas. Saya Allah kesian. Beli barang kemas tuan, terus tu rugi 25%. Sebab spread selisih harga. Saya suka selisih harga. Indonesia panggil selisih harga. Saya rasa selisih harga ni lebih difahami, selisih harga PG buy, PG sell. Jadi beli je barang emas rugi 25% kalau untuk investment. Jadi daripada situ, dan saya dapat feedback kawan-kawan nak melabur dalam emas, masuk skin cepat kaya. Jadi bila macam tu tuan-tuan, saya tekad saya akan cerita tentang emas walaupun insentif yang Public Gold bayar sangat sikit, 1%. Nombor dealer 1% tuan-tuan. Tak ada produk kewangan yang komisen dia sekecil Public Gold bagi. Saya kata takaful banyak, insurans banyak, unit trust banyak. Public Gold 1%. Jadi saya rasa tak boleh buat duit dengan bisnes Public Gold. Tapi saya rasa platform Public Gold bagus. Saya cerita tuan-tuan tentang emas. Ramai orang beli melalui saya tak fikir pun tentang sales sampai saya dapat invitation daripada Public Gold. Tahniah Encik Zul qualify trip Public Gold ke Cape Town. Maksudnya sales saya tuan-tuan dalam tak sedar sudah 3 juta. Cerita latih pustaka 3 juta orang beli emas dengan saya. Saya tak fikir tentang keuntungan. Jadi daripada situ jadi sebab saya tak nak buat bisnes Public Gold, apa saya buat? Saya nak make sure orang pandai tentang emas. Sebab saya tak nak nanti dia banyak tanya saya. Saya nak sure dia pandai. Dia pandai urusan jual beli dengan Public Gold. Saya tak nak jual beli dengan saya. Saya bagi ilmu jual beli dengan Public Gold. Tapi tuan-tuan, bagus Public Gold bila dah ramai saya introduce Public Gold, dah dia register bawah saya, dan dia jual beli emas sendiri dengan Public Gold. Saya tak tahu pun dia datang beli dengan Public Gold. Public Gold bagi bayar royalty pada saya. Dari situ saya sedar, oh passive income saya makin meningkat. Sampai 2013, hujung 2013, saya dah tak kerja lah. Income Public Gold tak kerja pun, saya tidur 30 hari pun dah cukup lah. Saya hidup macam tu lah, pendek kata macam tu lah. Itu dulu lah tuan-tuan, sekarang ni lebih besar. Jadi itu tuan-tuan, ini platform yang sangat bagus kalau tuan-tuan nak cari jalan dipanggil membina passive income. Banyak cara tuan-tuan boleh bina passive income. Tapi pengalaman saya tuan-tuan menulis tentang kewangan dah 10 tahun, cara yang paling mudah ialah disediakan oleh platform Public Gold. Okay? Yang ramai orang kat luar tak tahu. Okay.
Sebab saya ni tak promote sangat seminar public goals. Saya cakap siapa nak jadi pendapatan sampai simpan mahal datanglah seminar saya. Saya tak adalah cakap ini apa ni, hype. Saya tak suka hype. Okey tuan-tuan, jadi 2014 saya dah tak kerja. Saya tak kerja pun saya ada duit, adalah harta sikit. Dan saya ada business public goal yang sangat bagus. Daripada situ saya dapat passive income. 2014, 2015 saya langsung tak kerja. Duduk kat rumah, hantar anak di sekolah, jemput anak balik sekolah 2 tahun. Tuan-tuan ada tak cita-cita macam tu? Tak kerja tapi ada duit? Ada tak? Ada. Semua majoriti majoriti. At least ketika tuan-tuan di usia bersara, usia 60, 50, 60 tahun, tuan-tuan impikan tak kerja pun ada duit. At least. Tapi tuan-tuan tak kerja ada duit ni pencen lah. Istilah dia pencen. Pencen ni tuan-tuan bukan tentang umur. Dia tentang kedudukan kewangan. Kalau kita mempunyai kedudukan kewangan yang sangat baik, tuan-tuan umur 30-an seperti saya pun dah boleh pencen. Okay. Jadi saya jumpa tuan-tuan, saya dapat banyak feedback. Ramai orang dah cecah umur 50-an, 60-an, umur dah pencen tapi tak boleh pencen. Sebab apa? Ketika umur dia 50-60 tahun, umur pencen, belum ada income, passive income. Duit simpanan tak cukup. Hutang tak habis bayar, ini paling penting, hutang tak habis bayar. Tuan-tuan buat pinjaman bank, dia bagi pinjaman tu sampai umur pencen ke sampai 70? 70 kan? 70. Lepas umur pencen. Maksudnya habis pencen tuan-tuan ada 10 tahun lagi perlu bayar hutang. Jadi, tuan-tuan, daripada situ kita kena faham pencen bukan tentang umur, kedudukan kewangan. Jadi tuan-tuan kena tahu berapa, macam mana kedudukan kewangan tuan-tuan yang tuan-tuan rasa dah boleh pencen. Jadi setiap kita perlu ada target berapa kedudukan kewangan kita yang macam mana yang kita boleh pencen. Capai, tak kisah umur berapa boleh pencen. Tak capai, umur 60 pun tak boleh pencen. Okay? Jadi nanti kita akan bincang ringkas tentang topik tu. Okey. Sekarang ni tuan-tuan, pencen di dalam istilah kewangan dipanggil bebas kewangan. Tak kerja ada duit dipanggil bebas kewangan. Buku-buku kewangan ditulis istilah financial freedom. Financial freedom. Jadi saya buat saya gariskan 5 checkpoint berdasarkan ilmu saya, pengalaman saya, pembacaan saya. Saya rasa setiap kita ni kena ada target kewangan macam ni. 1, 2, 3, 4, 5. Setengah orang dia letak target kewangan ikut pembelajaran. Target kewangan ialah dia nak pergi haji. Target kewangan dia nak ini. Target kewangan dia nak buat rumah. Bagi saya itu boleh juga diletakkan target. Tapi target yang sebenar bagi saya ialah stage-stage kewangan kita tahap mana. Tahap kesihatan kewangan kita tahap mana. Okay, jadi saya tulis 5 ni dan saya tak sempat explain detail kat sini, tapi saya akan sentuh sini sikit dan sini sikit. Jadi tuan-tuan, bebas kewangan ni maksudnya bila tuan-tuan punya passive income melebihi daripada kos sehari. Passive income, contoh orang kerja kerjaan. Katalah dia kerja kerjaan, pencen dia dapat RM5,000. Ini passive income melebihi kos hari dia RM4,500. Kos hari dia. Jadi dia tak kerja pun dia ada RM5,000 sebulan. Dia tak semesti financial freedom ni tak semesti income dia kat sini RM50,000, tak semesti. Orang yang pendapatan RM50,000 tak semesti financial freedom. Ramai orang pendapatan RM10,000, anything happen back to zero. Ramai orang anything happen 6 bulan saja hilang sumber pendapatan, maksudnya hilang pekerjaan, dia akan hilang segala-galanya. Rumah kena tarik, kereta kena tarik, habis. Walaupun income dia RM10,000. Dia bukan tentang berapa income. Ni, tuan-tuan kena tengok passive income dan kos hari. Okey. Jadi kalau kos hari tuan-tuan rendah, passive income rendah pun dah boleh pencen. Okey. Pencen tu maksudnya adakah pencen tak buat apa? Tak. Orang pencen tuan-tuan bekerja lebih kuat daripada orang yang belum pencen. Saya jumpa ramai orang lah. Sebab apa? Bila dia pencen tuan-tuan, saya 2 tahun tak kerja sehingga saya rasa kehidupan saya sangat boring. Tuan-tuan mungkin rasa, oh aku tak kerja ada duit, best. Saya dah pernah rasa kehidupan gitu, tak kerja ada duit 2 tahun. Saya rasa bosan hidup itu. Saya ni kalau mati umur 60 tahun, saya masih ada masa untuk hidup 20 tahun. Takkan 20 tahun saya duduk terperuk dalam rumah boleh mati otak saya. Saya perlu bekerja. Jadi 2016 saya buat decision, saya nak buat kebaikan yang saya boleh buat ialah saya sampaikan ilmu yang saya ada. Saya jadi official speaker public. Pergi merata seluruh Malaysia, pergi ke Singapura, pergi ke Indonesia. Public tak bayar yuran untuk sampaikan seminar.
Tapi saya happy dengan apa yang saya buat. Okay? Jadi tuan-tuan, bila kita happy dengan apa yang kita buat tuan-tuan, dia tidak ada lagi istilah hari bekerja, hari cuti tak ada. Office hour, lepas office hour tak ada. Saya tak tahu bila, saya selalu lupa bila public holiday. Sebab bagi saya hari-hari yang sama saja. Bagi saya hari sama. Saya tak tahu, biasa cuti sekolah, saya perasan cuti sekolah, tahu cuti sekolah seminggu sebelum cuti sekolah, baru saya tahu, oh cuti sekolah. Sebab saya tak alert tentang tu. Bagi saya hari-hari saya suka apa yang saya buat. Okay? Jadi tuan-tuan, itu dipanggil bebas kewangan. Untuk mencapai bebas kewangan tuan-tuan harus lalui lagi 4 checkpoint. Iaitu kewangan selamat, bebas hutang, simpanan kecemasan, simpulan pendapatan dan aliran tunai positif. Jadi yang ni saya tak sempat explain detail masa kita singkat. Jadi tuan-tuan boleh baca dalam buku Wakmas, saya ada cerita. Okay? Jadi tuan-tuan, gunalah apa sekali alat kewangan yang tuan-tuan tahu. Hartanah ke, saham ke, unit trust ke, apa bisnes ke tuan-tuan. Ini tuan-tuan untuk capai ni stage. Capai. Okay? Saya tahu emas, saya tahu hartanah, saya tahu bisnes, saya buat capai sini. Okay? Jadi tuan-tuan, okey. Permulaan untuk sampai sini ialah aliran tunai positif. Maksudnya aliran tunai positif tuan-tuan masih berbelanja kurang daripada pendapatan atau pendapatan lebih daripada belanja. Nampak simple kan? Maksudnya tuan-tuan ialah setiap bulan tuan-tuan ada bahagian untuk disimpan. Kalau gaji RM5,000, gaji RM5,000, pembelanjaannya RM4,500, maksud setiap bulan ada simpanan sebanyak RM500. Berapa persen ni? 10%. Ini nama aliran tunai positif. Kalau pendapatan RM5,000, belanja RM5,000, simpanan berapa? Kosong. Ini dia tak positif, dia break even. Ini tuan-tuan, kerjalah lagi 10-15 tahun tak akan kaya. Sebab apa yang kita pendapatan, ini pembelanjaan ni kita bayar orang yang membuatkan orang lebih kaya. Apa yang kita simpan, itulah yang membuatkan kita lebih kaya. Dapat gaji semua, bayar orang, baru seminggu dapat gaji, habis dah semua. Itu realiti kan? Siapa kaya? Orang lain kaya. Tokey petrol station, tokey kedai runcit, maid yang lebih kaya. Duit kita, akaun kita, tempat transit saja. Masuk keluar, daripada bank dia datang, kepada bank dia pergi. Bayar hutang balik. Kan? Jadi tuan-tuan kena buat simpanan minimum kalau ikut guru-guru kewangan ialah 10%. Minimum 10%. Tapi kenapa ramai orang tak boleh simpan 10%? Kan kajian yang Bank Negara buat, ramai orang tak ada simpanan. Walaupun 1,000 kan? Baru 4-5 bulan lepas ada keluar kajian Bank Negara. Walaupun 1,000 pun tak ada simpan. Kenapa? Sebab cara menyimpan tu salah. Macam mana dia dapat gaji? Dia buat apa dah? Belanja. Ada lebih tak? Simpan. Macam tu lah contoh menyimpan. Saya dulu fikir simpanan macam tu lah. Macam ni lah sebab tak boleh simpan. Jadi tuan-tuan, formula ni salah tuan-tuan. Cara yang betul ialah bila tuan-tuan dapat gaji, tolak dulu untuk simpan. Berapa persen? Minimum katalah 10%. Selebihnya baru belanja. Belanja apa yang lebih? Saya percaya belanja ni tuan-tuan tak cukup. Tapi kalau tuan-tuan tak potong pun, yang ni pun tak cukup lah. Kan? Tapi yang ni kalau tak cukup, at least kita ada simpanan. At least kita ada simpanan. Jadi tuan-tuan, bila saya faham tentang ni, saya dulu 15 tahun yang lalu saya baca buku Aziz Ali. Dia kata simpanan bukan tentang berapa jumlah, dia tentang disiplin. Kesilapan pertama kita menyimpan ialah kita tunggu duit lebih. Betul tak? Duit lebih sampai bila-bila pun tak ada duit. Tuan-tuan fikir pendapatan RM5,000 kecil tak boleh simpan. Kan RM5,000 kan? Kecil kan? Kajian hari tu kan keluar kajian pendapatan isi keluarga RM5,000, dia dianggap kecil di Kuala Lumpur. Dia cukup untuk orang yang belum ada anak. Tapi saya rasa ada anak pun cukup untuk RM5,000 tu kan? Kalau orang dengan baik. Okay. Jadi tuan-tuan, tuan-tuan rasa pendapatan RM5,000 ni tak boleh simpan lah sebab kecil. Sekarang ni tuan-tuan punya pendapatan dah meningkat jadi RM10,000. Katalah.
Tuan rasa boleh tak saving jadi RM5,000 sebulan? Saving. Ada meningkat daripada RM5,000 ke RM10,000, saving boleh buat RM5,000 sebulan? Susah. Ha? Teori boleh lah. Reality? Tak boleh. Dia keluar lebih besar kan? Dia keluar lebih besar. Maksudnya apa tuan-tuan? Bila pendapatan kita meningkat, keinginan kita meningkat. Keinginan kita untuk belanja pun meningkat. Dulu kita susah. Saya lah dulu saya boleh pergi mana-mana naik motosikal. Hantar isteri saya tengah pregnant 7 bulan pun still bawa motosikal. Saya rasa okey. Tapi bila saya ada pendapatan lebih besar, saya rasa motosikal tak lagi selamat. Saya tak akan bawa isteri saya pregnant naik motosikal sekarang. Sebab saya rasa tak selamat. Sebab apa? Pendapatan dah besar. Kan? Kita rasa motosikal tak selamat. Belilah kereta biasa. Contoh beli kereta apa? Kereta baru Myvi. Katanya Myvi cantik, beli Myvi. Tapi bila tuan-tuan pendapatan RM10,000, tuan-tuan dah tak boleh pakai Myvi lah. Sebab apa? Ciri-ciri keselamatan dia tak cukup tu lah. Betul tak? ABS tak ada lah, airbag tak ada lah. Sebab apa? Kita always justify. Menyebabkan pendapatan kita meningkat, keinginan kita meningkat, akhir sekali saving pun tak ada. Tuan-tuan jangan ingat pendapatan RM10,000, saving dia besar. Sebab pengalaman saya jumpa ramai orang pendapatan 5 angka setiap bulan tak ada saving. Tak ada saving. Jadi simpanan bukan tentang gaji besar gaji kecil. Ilmu kita tentang simpanan, habit kita, kebiasaan kita, itu. Okey? Jadi tuan-tuan, perbetulkan ni. Okey, katalah tuan-tuan simpan 500 sebulan. Okey, sekarang katalah tuan-tuan boleh menyimpan 500 sebulan. Simpan selama 10 bulan. Berapa di simpanan dalam akaun? RM5,000. Bulan ke-10 ada ke RM5,000 dalam akaun? Ada ke? Mana pergi? Masuk awal bulan, jangan tunggu akhir bulan, tengah bulan dah keluar kan? Potongan gaji dah bagus, tapi tuan-tuan ada potong gaji masuk tabung haji, bagus. Tapi tuan-tuan cucuk balik kat ATM machine kan? Itu tak berkesan. Keluar, masuk simpan awal bulan, tengah bulan keluar. Simpan sikit-sikit sekali keluar. Sekali keluar banyak. Ni ada RM5,000 ni, tiba-tiba phone mula hang kan, dah keluar iPhone baru kan, dah start hang. Kita just, ni kena beli phone baru, habis ni beli. Bulan ke-10 tak ada simpanan. Jadi tuan-tuan, ini fenomena ni dipanggil simpan sikit-sikit, lama-lama masih sikit. Sebab tuan-tuan, naluri kita pada duit ialah untuk dibelanjakan. Naluri kita pada duit untuk belanja. Sebab tu salah satu tip tuan-tuan, kalau tuan-tuan simpan duit dalam akaun, tip dia jangan sembang. Jangan check balance berapa. Lagi banyak kali tuan-tuan check, lagi cepat duit tu habis. Jangan check, sebab tu istilah dipanggil kena ada simpanan untuk dilupakan. Simpan lupa. Dia tak boleh ingat-ingat. Jadi tuan-tuan, melalui platform Rapigo saya selalu encourage kalau untuk simpanan jangka panjang, simpan dalam bentuk emas. Katalah tuan-tuan punya simpanan 500 bulan. 300 simpan dalam bank. 200 belilah emas 1 gram. 1 bulan 1 gram. 1 gram 1 bulan. Itu habit saya lah. Dan saya ajar orang lain buat benda sama. Sebulan 1 gram. Sebulan 1 gram. Jangan letak cita-cita tinggi lagi. Start itu dulu. Bulan ke-10 tuan-tuan, ada berapa gram? Bulan ke-10? 10 gram. Siapa yang nak menyimpan emas? Saya nak tanya jujur. Bulan ke-10 ada 10 gram atau lebih? Majoriti jangan lebih. Kenapa ada lebih? Sebab naluri kita pada emas ialah untuk disimpan, untuk dikumpul. Tak nak belanja, tak nak keluar. Sampai Allah Ta'ala bagi ancaman. Bagi Muslim simpan 85 gram, cukup setahun kena keluar zakat. Sebab naluri kita pada emas kita nak simpan. Tak nak keluarkan, tak nak belanjakan. Allah Ta'ala suruh keluarkan zakat. Emas logam berbeza tuan-tuan. Simpan 85 gram kena zakat. Kalau tuan-tuan simpan besi 1 tan, kena zakat tak? 1 tan besi, lagi berat pada emas. Kena zakat? Tak ada zakat besi. Tak ada zakat besi. Sebab, okay, jadi itu emas satu logam yang istimewa. Jadi tuan-tuan, pengalaman saya dan pengalaman ramai penyimpan emas tuan-tuan. Contoh nak menyimpan dalam 100 gram emas RM18,000. Tuan-tuan rasa simpan RM18,000 senang atau susah? Bagi orang
pendapatan kecil lah. Kalau pendapatan di memang 20,000 sebulan tu lain. Senang atau susah? Majoriti susah. Sebab cabaran macam tu lah. Ada 5,000, keluar iPhone baru, handphone lama hang kan. Itu cabaran dia, itu normal. Jadi, cuba tuan-tuan simpan dalam bentuk emas. Saya percaya sedar-sedar nanti simpanan dah 100 gram. Nak simpan tuan-tuan 180,000, 1 kilogram emas. Ini lagi susah. Tapi tu cuba tuan-tuan simpan dalam bentuk emas. Start sekarang. Saya percaya tuan-tuan 5 tahun, at least paling lewat saya ingat 10 tahun tuan-tuan dah ada sekilo. Pengalaman ramai orang macam tu. Saya pun macam tu. Saya tak tahu masa nak kira sekilo dah. Tapi kalau ada duit like count, tuan-tuan rasa boleh sampai tak 180,000? Tak boleh. Ini kalau 180,000 ni bukan setakat handphone hang tau. Kereta pun besar. Kan? Kereta pun besar tau. Jadi tak boleh. So kita kena hilangkan kita punya emosi nak belanja, simpan dalam bentuk emas. Tuan-tuan ada duit, tuan-tuan ada emas, maksudnya confirm tuan-tuan ada duit. Bila nak pakai duit, boleh jual, dapat duit on the spot. Ataupun boleh pajak, dapat duit on the spot. Selalunya saya recommend pajak berbanding jual. Seboleh-bolehnya pajak. Kalau boleh tuan-tuan jangan jual. Nak pakai duit pajak, tebuh balik. Akhir sekali dapat balik emas. Emas tak kurang. Ada lebih, beli lagi. Emas bertambah nak pakai duit, pergi pajak lagi. Bila dia kena pajak tuan-tuan, tuan-tuan tak akan pajak untuk hal yang sembarangan. Kalau kena pajak, alah setakat iPhone hang tu ejah lah, delete lah file tu banyak sangat kot. Boleh pakai lagi. Sebab nak kena pajak, alah dah pajak. Tapi kalau ada duit dalam akaun, kita dah tak fikir. Keluar, belanja terus habis. Okay? Jadi tuan-tuan, asas bagusnya emas, tuan-tuan boleh jadikan emas sebahagian daripada bentuk simpanan pada baca tuan-tuan. Yang kedua bagus tuan-tuan, simpanan emas dia menutup kebocoran wang. Bocor. Menutup kebocoran. Dan yang ketiga ialah yang paling bagus tentang emas ialah dia menyimpan kuasa beli. Satu dinar. Mana satu dinar? Ada 1 kilo? Ada stok 1 kilo? Ada? Boleh keluar nanti? Okey? Tuan-tuan, rezeki hari ni ada stok 1 kilo. Tuan-tuan boleh rasa pegang 1 kilo. Saya nak cerita tentang kuasa beli emas tuan-tuan. 1 dinar ni tuan-tuan, berat dia 4.25 gram, ketulinan 999. Dalam hadis tuan-tuan, hadis Rasulullah SAW, 1 dinar 1400 tahun yang lalu boleh beli seekor kambing. Hadis ni panjang, saya ringkasnya macam tu. Hari ni tuan-tuan 1 dinar RM800. Tuan-tuan rasa boleh beli tak seekor kambing di Malaysia hari ni? Boleh. Kalau kambing kecil boleh dapat 2 ekor. Tapi kambing ni banyak saiz. Tapi kita boleh katakan lepas 1400 tahun 1 dinar masih boleh beli seekor kambing. Saya pergi di Indonesia masih boleh beli seekor kambing. Sama juga. Maksudnya tuan-tuan, lepas 1400 tahun emas mengekalkan kuasa belinya. 1 dinar seekor kambing. RM800 tuan-tuan, boleh beli 10 ekor kambing? Tak boleh. Maksudnya walaupun harga emas dah naik banyak, emas tetap 1 dinar seekor kambing. Dia mengekalkan kuasa beli. Walaupun dah naik beratus-ratus %, bukan bermaksud kita boleh beli beratus-ratus ekor kambing. Tuan-tuan simpan duit dalam bank. Tuan-tuan dapat dividen. Tuan-tuan nampak nombor bertambah, dalam akaun bertambah, dapat dividen 5%. Macam mana dengan kuasa beli? Dulu tuan-tuan, 30 tahun yang lalu seekor kambing di Malaysia, saya tanya ayah saya, 1 ekor kambing harga dia RM50. 30 tahun yang lalu. Hari ni tuan-tuan, RM50 apa boleh dapat dengan kambing? Bolehlah nasi kambing 2 pinggan. Nasi Arab kambing 2 pinggan. Itu saja. Tak boleh beli seekor kambing. Jadi tuan-tuan, bila kita simpan duit dalam bentuk duit dan akaun kita tertipu. Sebenarnya kita tertipu dengan orang. Kita rasa dapat dividen, kita rasa sangat happy. Sebenarnya kekayaan kita hilang, kita tak sedar. Jadi bila tuan-tuan simpan emas, emas tak ada dividen, tapi emas mengekalkan kuasa beli tuan-tuan, tuan-tuan punya kekayaan simpanan. Okey? Okey, habis sekali tuan-tuan, bagusnya emas ialah kekayaan ini tidak musnah. Dia tak musnah. Emas tak boleh dicipta dan tak boleh dimusnahkan. Macam mana tuan-tuan nak musnahkan nilai emas? Okey, kalau ada duit RM100, tuan-tuan potong 2, nilai dia berapa?
potong 2. Boleh jadi 50-50. Berapa nilai dia? Kosong. Tak ada nilai. Emas potong 2, berapa nilai dia? Separuh-separuh. Potong 4, 1/4. Nilai emas terletak pada emas itu sendiri. Nilai duit bukan terletak pada kertas ni. Dia terletak pada jaminan kerajaan. Kalau ekonomi atau politik kita terganggu, terjejas, kekayaan kita pun terjejas. Okay? Emas dia tak terjejas. Hatta berlaku peperangan sekalipun, nilai emas tidak akan hilang. Satu-satunya aset kewangan tuan-tuan, dia tak akan jatuh nilainya kosong, iaitu emas. Ada aset kewangan yang lain yang nilai dia tak akan jatuh kosong? Macam kat tanah. Berlaku peperangan macam di Syria sekarang. Berapa nilai tanah? Tak ada orang nak. Kawasan tertenggelam. Hartanah ada possibility jatuh zero. Tuan-tuan tahu Highland Tower? Dulu satu kondominium yang mewah, kali ini sudah jadi rumah hantu. Kan ada cerita Highland Tower kan. Jadi nilai boleh jadi kosong, emas tak boleh jadi kosong. Jadi tuan-tuan, bila simpan emas, kekayaan kita tidak akan rosak. Okey, sekali tuan-tuan, bila tuan-tuan dah faham tentang emas, saya rekomen tuan-tuan mula simpan emas 1 gram 1 bulan. Start yang ni dulu. Tuan-tuan simpan emas 1 gram 1 bulan, itu lebih baik tuan-tuan beli 10 gram, 10 bulan tak beli. Sebab bila tuan-tuan simpan 1 gram 1 bulan, itu dah jadi habit. Habit itulah yang membuat yang kita kaya. Okey, jadi sekarang ni tuan-tuan, bila tuan-tuan dah boleh menyimpan dengan baik, sekarang ni kita nak fikir bagaimana tuan-tuan nak kembangkan kekayaan. Sekarang ni berapa tuan-tuan rasa pendapatan yang cukup untuk tuan-tuan tak kerja tapi boleh pencen lah. Tak kerja, berapa passive income yang tuan-tuan rasa cukup untuk hidup tak kaya dan tak miskin? Bagi saya satu contoh pendapatan. 5,000? 3? Lagi? Ada pendapatan ni lain? 4? Lagi? 5? Kita ambil 5 sebab hari tu kajian kata 5 lah. Okay, minimum 5. 5 ni kalau di Kuala Lumpur tak kaya tak miskin. Okey, katalah 5,000. 5,000 sebulan. 12 bulan berapa? 60,000 kan? Okay, sekarang ni nak dapat, tuan-tuan harus perlu dapat 60,000 setahun tak kerja. Apa sebuah pendapatan yang tuan-tuan tak kerja ada duit? Tak kerja tapi boleh dapat income. Selain daripada pencen lah. Dividen, tabung haji, ASB. Apa saja dividen lah. Hartanah, rumah sewa, hartanah. Okay. Jadi tuan-tuan, ASB, tabung haji, berapa persen, berapa average dapat setahun? Average 6-7. Lepas tolak zakat 5. Average 5. Okay. 5. Sekarang ni berapa modal yang tuan-tuan perlu ada untuk lapor dengan pulangan 5% dan dapat pendapatan 60,000 setahun? Buka kalkulator. 60,000 bahagi 0.05. 60,000 bahagi 0.05. Ini formula dia. Saya kena, tuan-tuan kena tahu kira ni supaya nanti balik boleh kira sendiri. So, tuan-tuan tengok 10,000 mana cukup, saya nak 10,000. Betul ha? Balik kira balik lah. Tuan-tuan kena tahu formula ni 60,000 bahagi dengan 0.05. Bukan 60,000 bahagi 5 Bahagi dengan berapa? 1.2 juta. Jadi tuan-tuan harus ada kekayaan sebanyak 1.2 juta. Jadi tuan-tuan kena ada 1.2 juta. Barulah letak dalam tabung haji ASB, pulangan 5% setahun, tuan-tuan akan dapat 60,000. Okay? Jadi kalau tuan-tuan target pencen dengan pendapatan 5,000, tuan-tuan mesti mempunyai kekayaan bersih bernilai 1.2 juta. Sama ada dalam bentuk ASB ke, tabung haji ke, hartanah ke, terpulang mengikut apa ilmu yang tuan-tuan ada. Okay? Jadi sekarang ni tuan-tuan, macam mana tuan-tuan nak dapatkan kekayaan 1.2 juta? Pertama sekali letak target. Letak target.
Ramai orang bila saya cakap figure ni, dia alah 1.2 juta banyak sangat. Fikir pun malas. Apatah lagi nak berusaha, fikir pun malas. Kan? Sebab banyak sangat, malah fikir. Tapi dia ada angan-angan satu hari nanti tak kerja duit, dia ada angan-angan. Itu yang akhir sekali masuk sikit cepat kaya. Jadi first tuan-tuan letak target. Yang kedua tuan-tuan, start menabung hari ni. Start buat saving hari ni setiap bulan. Sebahagian pendapatan, simpan. Sebahagian pendapatan, simpan. Untuk bisnes, simpan. Untuk bina kekayaan sampai 1.5. Bila tak ada matlamat tuan-tuan, sebab tu keuangan tu bocor. Sebab tak ada matlamat. Dapat gaji pun habis, tak apa, bulan depan ada lagi. Ramai orang fikir macam tu, tak apa, pun habis, bulan depan ada lagi. Tak ada fikir pun nak menyimpan. Jadi tuan-tuan, bila ada matlamat, kita akan, okey, saya kan tuan-tuan, saya fokus pada matlamat kewangan. Yang 5 saya letak. Dulu saya nak melancong, saya simpan duit. Simpanan saya belum capai ni lagi, saya tak melancong. Saya melencong je balik kampung. Saya tak habis jadi melancong, tapi hari ni saya melancong setiap tahun dengan Public Gold. VIP. Okay. 10,000 kos. Tak apalah Public Gold bayar. Jadi kita ada matlamat. Jadi sebelum capai matlamat, kita akan target, aku nak buat ni, aku tak capai lagi. Target. Okay. Okey, sekarang ni tuan-tuan, macam mana? Sekarang ni tuan-tuan katalah dah ada simpanan yang bagus. Macam mana tuan-tuan nak kembangkan kekayaan menjadi 1.2 juta? Nak buat apa? Buat apa? Business. Business ke invest? Ramai orang invest. Tuan-tuan, ini kesilapan ramai orang bila dia nak kembang kekayaan, dia pilih investment. Investment kita dah bincang tadi, paling banyak pun kita katakan percentage dalam 5% saja setahun. Di Malaysia tuan-tuan, Azizi Ali bagi tahu pelaburan di Malaysia paling banyak 15%. Itu pun tak semua orang boleh melabur. Koperasi Pemodalan Felda, Saham Bil Rakyat, Koperasi Tentera 15%. Tapi tak semua orang boleh melabur. Kalau boleh melabur pun tak boleh labur dalam duit yang banyak. Saham Bil Rakyat limit 10,000 je, tak kaya juga. Koperasi Tentera limit setiap bulan 999 je, tak boleh lebih. Ada duit banyak tak boleh letak juga. Jadi kita boleh katakan purata 5%. Jadi kalau tuan-tuan memilih mengembangkan kekayaan melalui jalan pelaburan, tuan-tuan melalui jalan 5%. Contoh, katakanlah tuan-tuan ada modal RM100. Tuan-tuan letak dalam bank, lepas tahun, berapa hujung tahun ada duit, dapat dividen 5%? Ha? 105. Kan? Jadi, tuan-tuan pun carilah manalah pelaburan lebih baik. Ilmu tak ada. Akhir sekali banyak pelaburan yang offer 10% sebulan. Tuan-tuan pernah jumpa tak? Banyak. 10% sebulan. Ini confirm tuan-tuan sikit cepat kali. Confirm. Kawan tengok, tunjukkan saya cakap sikit cepat kali. Cik sudah check lah? Tak payah check. Sekilas ikan di air sudah tahu jantan betina. Kita dah tahu, pengalaman kita banyak. Sebab Azizi Ali bagi tip, tak boleh lebih 15% keuntungan di Malaysia. Kalau boleh jamin 10% sebulan, confirm dah sikit cepat kali. Tapi orang yang naif tentang kewangan, why not kita try? Orang tu dah dapat. Kan? Biasanya tu kan? Orang tu dah dapat. Try, why not kita try? Habis sekali habis. Tapi jarang saya jumpa orang yang kena sikit cepat kaya, dia cakap duit dia habis. Biasa dia cakap, saya sempat dapat duit saya balik. Biasa dia macam tu. Tapi dalam hati, dia jumpa orang macam saya, boleh cakap sebenarnya duit saya habis. Tapi cakap dengan kawan, dah sempat dapat lagi. Okey, jadi sekarang ni tuan-tuan, kalau dengan modal RM100 ni, macam mana tuan-tuan nak kembangkan? Apa kalau melalui bisnes, apa bisnes tuan-tuan boleh buat dengan modal RM100? Nasi lemak? Lagi? Nasi lemak, bubuk jual air boleh? Jual kuih boleh? Banyak boleh tuan-tuan. Buat kek boleh? Modal ni isteri saya boleh buat 2 biji kek. Satu kek untung dia untung dia 100%. Untung dia 100%. Sebiji kek. Sebab isteri saya dulu pernah buat kek. Saya tahulah. Okay. Jadi tuan-tuan, okey, RM100 contohnya yang ada nasi lemak. Berapa bungkus nasi lemak boleh jual dengan RM100? Nasi lemak yang biasa-biasa lah. Sebungkus RM2.
telur bagi 8, pilih siku. Pilih ada siku lah. Kalau ada pilih siku pun nasib baik tuan-tuan. Kadang-kadang tak ada pilih langsung. Ada sambal kan? Okey, RM2 sebungkus. Maksudnya kalau RM2 sebungkus, modal dia RM1 sebungkus. Maksudnya dengan modal RM1 tuan-tuan boleh jual boleh untung RM1, boleh jual 100 bungkus nasi lemak, betul tak? Right? Jadi sehari tuan-tuan bisnes ini nasi lemak ni tuan-tuan, kalau macam nasi lemak tuan-tuan boleh jual dekat office pun boleh. Pantry. Ini kawan saya memang buat ni. Jual kat pantry. 100 bungkus sehari dia boleh jual. Pagi-pagi bangun buat, letak kat pantry. Daripada kawan-kawan keluar pergi breakfast, kawan-kawan biasa tak nak keluar. Ada kat pantry, beli kat pantry je. Jadi sehari boleh untung RM100. Katalah sebulan hanya buat bisnes 20 hari. 2 hari MC. Biasa 22 hari kan? Sebulan. Untung berapa? RM2,000 kan? RM2,000. Kalau lah setahun hanya 10 bulan, bulan puasa, raya tak berniaga, RM20,000. Sekarang ni tuan-tuan, dalam tempoh 1 tahun, duit RM100 ni dapat dikembangkan menjadi RM20,000. Berapa persen keuntungan ni? 2,000%. 2,000 atau 20,000? Saya tak tahu. Tuan-tuan calculate. Saya tak expert sangat matematik ya. Ini tuan-tuan, keuntungan dia 2,000%. Ini keuntungan dia 5%. Dalam bisnes tuan-tuan, kalau tuan-tuan dapat untung dalam bisnes 20%, dalam investment, kalau tuan-tuan dapat untung 20% setahun, itu dianggap luar biasa. Tapi kalau dalam bisnes tuan-tuan, untung 200%, itu biasa saja. Ini saya jadi 2,000%. 2,000 ke 20,000? Tuan-tuan kira balik. 20,000 ke? 20% tak kira, okey. Maksudnya banyak lah. Sekarang ni tuan-tuan, ini keuntungan macam ni biasa saja dalam bisnes. Jadi tuan-tuan, bagi rakyat marhain macam kita ni, yang nak berkembang kekayaan, pilihlah jalan bisnes. Biar kecil asal berhasil. Tak payah bisnes besar. Okey. Jadi tuan-tuan, okey, sekarang ni tuan-tuan, hujung tahun ada tak simpanan sebanyak 20,000? Tak ada. Untuk sekata 200, reward dia sendiri kan? Belum apa-apa dah reward. Akhir sekali hujung tahun tak ada 20,000. Jadi tuan-tuan, macam ni tuan-tuan, untung 200 belilah emas 1 gram. Untuk 200 beli emas 1 gram. Hujung tahun confirm ada 20,000. Okey, hujung tahun tuan-tuan ada 20,000. Apa nak buat? Sekarang ni tuan-tuan nak terus buat bisnes nasi lemak 100 bungkus sehari. Perlu tak duit 20,000? Tak perlu. Itu dia panggil duit lebih. Duit lebih ini sesuai untuk investment. Bagi orang yang makan gaji tuan-tuan, duit pendapatan lebih 60,000 6 bulan, itu dianggap lebih, simpanan berjumlah lebih 6 bulan gaji, itu dianggap duit lebih. Kalau tak ada simpanan 6 bulan gaji, maksudnya tuan-tuan tak ada duit lebih. Jangan sibuk dengan pelaburan. Fokus pada saving saja. Ramai orang duit simpanan 3 bulan gaji tak ada, 6 bulan gaji tak ada, tapi dah sibuk dah invest sana invest. Tak ada duit, apa dia buat? Invest. Pinjam duit, invest. Okay? Disiplin tuan-tuan, apa investment sekalipun tuan-tuan, jumpalah guru investment mana-mana pun, tanah ke, saham ke, mesti dia cakap 6 bulan gaji, ini simpanan kecemasan. Ekstra baru invest. Jadi tuan-tuan beli emas, emas boleh dijadikan simpanan, emas boleh dijadikan pelaburan. Kalau tuan-tuan nak beli emas untuk pelaburan, at least tuan-tuan mesti ada 6 bulan gaji. At least. Okay? Jadi 20,000 bagi bisnes nasi lemak ini dia bagi duit lebih. Ini sesuai untuk investment. 20,000 ni tuan-tuan rasa boleh tak investment beli sebuah hartanah? Boleh bernilai 200,000? Jadikan deposit. Tak ada ilmu dia kena tambah 5% lagi. Legal fees. Ada ilmu 20,000 ni cukup. Sekarang ni tuan-tuan, hartanah 200,000. Bayar bank dalam 1,000. Sewaan pun dalam 1,000 kalau tuan-tuan ada ilmu. Okay? Maksudnya tanggungan setiap bulan tu macam tak ada lah. Dalam tempoh 5 tahun tuan-tuan, ada tak boleh tak possibility hartanah ni naik jadi 3,000? Ada tak possibility? Ada. Maksudnya tuan-tuan tadi duit RM100 dah dikembangkan jadi 20,000. 20,000 ni beli hartanah dapat kenai keuntungan sini RM100,000. Sekarang ni daripada RM100 jadi 20,000 dikembangkan menjadi RM100,000. Kalau konsisten tuan-tuan buat benda ni 10-15 tahun, tuan-tuan rasa boleh capai tak kekayaan 1.2 juta? Boleh. Sebab tu saya bagi inspirasi kepada generasi muda.
Lepas 10-15 tahun dah boleh kencing dah. Dengan syarat mesti ada ilmu kewangan awal. Tak ada ilmu kewangan, 10-15 tahun lepas kerja struggle dengan masalah kewangan. 10-15 tahun cukup. Ada ilmu kewangan, lepas tu kita ada disiplin. Okey, sekarang ni tuan-tuan saya dah tunjuk tuan-tuan bagaimana tuan-tuan nak bebas kewangan melalui jalan bukan public goal. Sekarang ni tuan-tuan ada yang jalan yang lebih senang. Yang public goal sediakan, tuan-tuan. Okey, kalau tuan-tuan ada kekayaan sebanyak 1.2 juta, itu dinamakan investor. Duit buat duit. Duit buat duit tuan-tuan hanya untuk orang yang ada duit banyak. Duit tuan-tuan sikit, jangan sibuk dengan pelaburan. Sibuk dengan buat bisnes. Walaupun bisnes nasi lemak, bisnes ni banyak tuan-tuan. Pengalaman saya dalam bisnes sangat banyak. Okey. Okey, ini dipanggil investor dapat passive income. Lagi satu tuan-tuan cara tuan-tuan boleh dapat passive income iaitu jadi pemilik bisnes. Ini dalam buku Cash Flow Quadrant. Tuan-tuan boleh baca buku Robert Kiyosaki. Yang kedua ialah business model. Pemilik bisnes. Tuan-tuan sebagai bekerja makan gaji atau bekerja sendiri, ini mendapat pendapatan aktif. Ada kerja, ada duit, tak ada kerja, tak ada duit. Kalau tuan-tuan nak bebas kewangan, tak kerja, ada duit, tuan-tuan mesti beralih daripada sini, mesti beralih ke kuadran sebelah kanan. Dia tak boleh stay kat sini. Ramai orang dia nak bebas kewangan, apa dia buat? Dia tukar kerja. Sekarang ni kerja gaji 2,000, tukar kerja gaji 4,000. Tak boleh, tak bebas kewangan. Cari gaji 5,000, tak bebas kewangan. Cari gaji 10,000, tak bebas kewangan juga. Sebab tuan-tuan berputar pada kuadran yang sama. Tukarlah 10 kerja pun tak bebas kewangan juga. Nak bebas kewangan, tuan-tuan mesti beralih ke sini. Kalau tadi saya cerita, katalah tuan-tuan bekerja makan gaji, lepas tu buat nasi lemak tadi. Nasi lemak tu dia panggil kerja sendiri. Sambil-sambil buat nasi lemak kerja sendiri. Untung invest kat sini. Akhirnya ni tuan-tuan ada harta yang cukup, itu jadi investor. Tak kerja pun ada duit. Okey, sekarang ni tuan-tuan, dia ada satu cara yang ramai orang tak tahu nak guna kuadran ni. Pemilik bisnes. Pemilik bisnes ni tuan-tuan, dia pemilik bisnes yang mempunyai sistem. Contoh kedai runcit. Kedai runcit 7-Eleven. Dengan kedai runcit Pak Mat contoh, kedai runcit Pak Mat. Dua-dua adalah kedai runcit. 7-Eleven tuan-tuan ada pemilik bisnes, ada pemilik 7-Eleven. Dia ada pemilik tak? Ada. Tuan-tuan pernah jumpa siapa pemilik dia? Token. Tak pernah. Budak lepas SPM jaga 7-Eleven. 7-Eleven boleh buka 7 hari seminggu 24 jam sahaja. Pemilik tak tahu kat mana. Sekarang ni tuan-tuan pergi kedai runcit Pak Mat. Boleh kenal siapa tu Pak Mat? Macam mana nak kenal Pak Mat? Yang kaunter cashier, itulah Pak Mat. Kalau yang perempuan jaga, Pak Mat. Kita tahu ni bini dia. Kalau perempuan yang muda jaga, anak dia atau bini muda dia. Tapi confirmnya itu keluarga Pak Mat. Kalau Pak Mat bercuti, apa jadi pada bisnes dia? Tutup. Robert Kiyosaki cakap, cuba tinggal bisnes selama 1 tahun. Apa jadi pada bisnes? Kalau bisnes dia tutup, tak ada pendapatan, itu dinamakan kerja sendiri. Kalau dia tinggalkan bisnes setahun tapi masih boleh berjalan dengan baik macam 7-Eleven, itu adalah pemilik bisnes. Okay. Dari sudut cash flow. Okay. Ibu-ibu yang nak berhenti kerja, dah duduk rumah, goyang kaki dapat duit. Jadi apa? Tukar jahit lah. Goyang kaki dapat duit. Tapi selagi goyang kaki, selagi itulah dapat duit. Cuba tak goyang kaki, tengok. Tak ada duit. Jadi tuan-tuan, walaupun tuan-tuan anggap okey, kerja sendiri jadi tukang jahit, ada bisnes. Sudah tak ada bos. Tapi sebenarnya tuan-tuan, orang yang self-employed ni, customer tu adalah bos. Sekarang ni tuan-tuan, public goal sediakan tuan-tuan untuk jadi seorang pemilik bisnes. Seorang pemilik bisnes, contoh saya bagi contoh saya lah. Hari ini penyimpan pemilik emas yang di bawah bimbingan saya 5,000. Ada di seluruh Malaysia, di Singapura, di Brunei dan di Indonesia.
Dia nak beli emas, saya recommend dia beli dengan Papigo. Saya bagi dia ilmu, dia pandai, dia beli. Sekali tuan-tuan, dia nak beli emas, dia beli direct daripada Papigo, dia tak cari saya. Kalau cari saya tuan-tuan, hari ni saya tak boleh buat seminar. Sebab yang raya tahun lepas, selamat hari raya pun saya tak ada reply. Yelah, kalau ada 5,000 seorang selamat hari raya, kalau saya reply, 5,000 nak kena reply. Lepas reply, dia reply lagi. Aduh, 10,000 saya dah reply. Jadi tuan-tuan, apa yang bagus dengan Papigo tuan-tuan, Papigo sediakan facilities untuk kita membina bisnes. 5,000, ini janji Datuk Iranus, founder Papigo. 5,000, berapa ramai pun customer yang kita bina, itu semua milik kita. Lifetime. Kita akan dapat royalty lifetime. Nak beli, dia tak cari saya, dia cari direct Papigo. Nak stok, dia tak cari stok saya, dia cari stok Papigo. Nak beli 1 kilo, tak payah cari saya 1 kilo ni, office Papigo ada 1 kilo. Lepas ni tuan-tuan boleh pegang 1 kilo. Okay? Jadi, kalau saya pergi bercuti 1 tahun tuan-tuan rasa 5,000 ni masih boleh beli emas tak? Boleh, tak masalah. Kalau saya mati 5,000 boleh beli emas? Boleh. Pendapatan, kalau saya mati, pendapatannya boleh diwariskan kepada isteri dan anak saya. Saya tuan-tuan, bagi saya inilah bisnes yang saya cari dah lama. Saya nak bisnes buat sekali tapi untungnya sampai mati. Saya ada 8 orang anak. 8 orang anak. Isteri seorang kat belakang. Selalu orang tanya isteri apa seorang. Jadi tuan-tuan, sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah, apa yang saya fikir ialah, kalau saya tak ada, apa jadi pada isteri dan anak saya? Dulu saya seorang accountant. Kalau saya mati, jawatan accountant saya boleh diambil alih oleh orang lain bila-bila masuk. Tapi bagaimana dengan nasib isteri dan anak saya? Jadi tuan-tuan, bagus yang bisnes Papigo. Kenapa saya dan isteri fokus bisnes Papigo? Sebab kalau saya mati, isteri saya boleh wariskan. Kami husband and wife mati, anak-anak kami tak layak tengok masakan. Sebab dia ada passive income yang banyak daripada bisnes yang kami bina semasa hidup. Bisnes Papigo tuan-tuan bukan kita sekadar membina pendapatan, tapi kita membina harta yang boleh diwariskan. Itu paling penting. Banyak bisnes tuan-tuan boleh cakap boleh diwariskan. Cuba tanya macam mana nak wariskan. Kalau customer kita kena servis sendiri, jual beli semua, nak hantar borang, nak register sendiri, mana boleh diwariskan? Mana waris kita boleh buat benda tu? Papigo tak ada, 100% Papigo. Macam mana kita boleh dapat income? Contoh yang macam ni, Papigo buat bisnes. Papigo cakap, kita bawa customer kepada Papigo untung. Sekarang ni sebagai tanda terima kasih, setiap kali orang tu buat belian, Papigo sebagai tanda terima kasih bayar royalty kepada kita. Orang tu beli, Papigo bayar royalty. Orang tu beli, Papigo bayar royalty. Tak ada buat belian, tak ada royalty. Fair lah kan? Fair. Jadi, selama-lamanya Papigo bagi. Ini sangat istimewa peluang yang disediakan oleh bisnes Papigo. Jadi, kenapa tuan-tuan saya recommend bisnes Papigo? Pertama sekali, bisnes Papigo tidak ada risiko. Tidak ada risiko dan tidak ada modal sekali. Sales saya tuan-tuan, personal sales saya tahun lepas dekat 6 juta. Mungkin 6 juta, saya tak sure. Tapi confirmnya lebih 5 juta. 5 juta tuan-tuan semua beli direct daripada Papigo. Saya tak ada risiko. Modal saya tak perlu modal 5 juta untuk simpan stok, tak perlu. Modal Papigo. Saya leverage modal Papigo. Okay? Nak jadi dealer Papigo. Siapa yang dealer Papigo saya ni angkat tanya. Berapa yuran jadi dealer? Kosong. Beli emas free jadi dealer. Itu bagus. Beli emas free jadi dealer. Berapa banyak belian untuk jadi dealer terpulang. Hari ni saya tak tahu promosi berapa, dan kita tunggu announcement daripada branch. Terpulang. Okay? Tapi yang penting tak ada yuran. Walaupun sedikit. Okay? Yang kedua tuan-tuan, bisnes Papigo boleh dibuat secara online. Tuan-tuan, apa dealer-dealer Papigo ini buat? Dia ajak je orang pergi seminar. Ataupun dealer-dealer saya selalu, buku saya tu dia bagi pinjam. Kata aku nak cerita banyak pun aku tak tahu. Tapi ini guru aku tu, dia kau baca lah. Membaca dapat ilmu. Excited nak beli emas. Dia ajar macam mana nak beli. Papigo bayar royalty kepada dia. Semua dah tu. Introduce. Okay? Papigo hari ni tuan-tuan di Malaysia ada 100 seminar. Tuan-tuan boleh invite kawan-kawan datang seminar. Free. Ramai orang bila datang seminar dia sangat happy. Dia dapat ilmu. Kadang-kadang dapat lagi drop emas free. Dia lagi happy. Jadi kalau tuan-tuan tak invite, kawan-kawan yang jadi dealer tak invite, dia seminar kesian. Rugi. Rugi dua-dua pihak. Kita rugi, kawan-kawan pun rugi. Okey, yang ketiga tuan-tuan, bisnes Papigo ialah produk simpanan.
Tuan-tuan, bila kita simpan emas dan kita ajar orang simpan emas, maksudnya kita ajar orang simpan duit, bukan habis duit. Kalau buat bisnes lain, sebab saya banyak buat bisnes lain, kadang-kadang saya rasa kalau kita nak orang beli, tapi kalau orang beli, kadang-kadang kita rasa habis duit dia. Kadang-kadang saya rasa gitu. Tapi public gold, bila kita suruh dia beli emas, maksudnya duit disimpan dalam bentuk yang lebih baik, lebih bertahan lama, kuasa beli bertahan jangka panjang. Jadi kita ajar orang menyimpan, bukan kita ajar orang ambil duit. Okay? Ini satu kerja yang sangat bagus. Okay? Dan yang ketiga, yang akhir sekali tuan-tuan, apa yang penting ialah bisnes ini boleh diwariskan. Kalau tuan-tuan nak buat bisnes yang pendapatan yang banyak bisnes yang boleh buat pendapatan yang banyak. Tapi tuan-tuan nak cari bisnes yang bagus sekali tapi untung sampai mati, payah. Okay? Okey, sekarang ni tuan-tuan, banyak cara nak menjana pendapatan dengan public gold. Saya akan fokus yang nombor 6 ni dulu. Royalty introduce value. Royalty introduce ni pembeli ni adalah passive income. Okey, dealer public gold ni tuan-tuan ada 3 level. Ini requirement lama, dia ada requirement baru. Satu, normal dealer. Yang kedua, priority dealer. Yang kedua ialah, yang ketiga adalah master dealer. Normal dealer public gold bayar 1%. Dah jadi dealer, setiap pembelian public gold bayar 1%. Introduce kawan-kawan beli, public gold bayar dia 1%. Priority dealer public gold bayar 1.5%. Master dealer public gold bayar 2%. Nak jadi normal dealer, requirement baru ialah beli 200 gram emas. Malam ni ada promotion, saya tak sure berapa, tunggu announcement nanti. Yang nak jadi priority dealer, beli 500 gram. Free jadi dealer. Master dealer dia tak ada shortcut, dia kena introduce 500 pembeli emas, baru jadi master dealer, macam saya lah. Okey, katalah tuan-tuan dah introduce pembeli emas dah 1000 orang kepada public gold. Katalah tuan-tuan ambil masa 3 hingga 5 tahun. Saya buat 3 tahun. Tuan-tuan mungkin tuan-tuan boleh buat sama 3 tahun. Sekarang ni jauh lebih mudah daripada dulu. Dulu masa saya introduce emas public gold, masa tu belum ada 1 gram. Belum ada account emas gap. Minimum nak beli 1 dinar. Jadi sekarang ni jauh lebih mudah. Seminar dulu tak banyak, sekarang ni seminar banyak. Okey, sekarang ni katalah tuan-tuan dah introduce 1000 orang. Dia beli 1 gram 1 bulan. Simpan, setiap bulan beli 1 gram. Ada tak orang beli 1 gram 1 bulan? Orang yang ada knowledge dia akan beli setiap bulan. Ada. 2 gram, ramai. Beli 1 dinar, ramai. Beli 10 gram pun ramai. Tapi saya buat calculation 1 gram saja. Dan royalty public gold beli bayar tuan-tuan ialah 2%. Jadi kalau tuan-tuan ada pembeli emas sampai 1000 orang dengan public gold dan dia ada ilmu tentang emas, dia bukan sekadar beli, dia ada ilmu. Okey. Tuan-tuan akan dapat passive income minimum daripada public gold dalam 4 RM. Passive income 4 RM. Tuan-tuan jangan compare dengan gaji 4 RM. Gaji 4 RM, anything happen back to zero. Ini anything happen kita mati, 4 RM boleh diwariskan. Tuan-tuan, kawan saya pakar kewangan dia financial advisor, dia beritahu saya passive income 1000 sebulan lebih besar nilainya berbanding active income 10,000 sebulan. Passive income tak kerja ada duit 1000 sebulan, contoh daripada bisnes, daripada hartanah, daripada dividen, dapat 1000 sebulan, itu lebih besar daripada gaji kita 10,000 sebulan. 10,000 sebulan, anything happen back to zero. 1000 sebulan, anything happen, dia masih jadi milik kita dan waris. Okay? Jadi ini passive income. Jadi kalau harga emas jatuh, ini kegembiraan bagi dealer-dealer public gold. Sebab bila harga emas jatuh, saya kena buat announcement, harga emas sekarang ni jatuh, beli banyak-banyak. Kalau tak buat announcement, orang marah. Kenapa Cik Zul tak beritahu masa harga emas murah? Tapi kalau saya bagi tahu, dia beli banyak. Insentif saya dia jadi double atau triple. Insentif dealer-dealer public gold yang aktif. Jadi bila harga emas murah, kita untung banyak sebab customer akan ambil peluang beli barang yang mahal pada harga yang murah, emas. Okey? Okey, jadi kalau tuan-tuan ada 5,000 penyimpan emas, seperti saya masuk passive income, tuan-tuan tak kerja pun tuan-tuan adalah 20,000 dalam account. Passive income. Okey? 1,000, 5,000 ni tuan-tuan rasa dia akan berhenti tak? Dia tak berhenti. Sebab 1,000, 5,000 ni dia akan datang seminar, dia akan baca buku. Dia tak, dan dia berpuas hati, biasanya dia akan jadi dealer. Siapa yang jadi dealer public gold start dengan simpan emas? Start dengan simpan emas je dulu, mula-mula. Majoriti, ramai lah.
Jadi dealer start simpan emas diri sendiri. Puas hati, why not jadi dealer? Okay. Okay, jadi tuan-tuan, sekarang ni tugas kita sebagai dealer ialah kita membina customer. Public Gold menyediakan satu platform yang menjadi milik kita selama-lama. Okay. Customer, kita memilih customer, kita guna produk Public Gold sediakan, pejabat Public Gold sediakan, staff Public Gold sediakan, sistem IT Public Gold sediakan, logistik, stok semua Public Gold sediakan, marketing Public Gold sediakan. Tapi kita leverage saja dan bina bisnes menjadi milik kita dan keluarga kita. Okay? Jadi nilai passive income tuan-tuan RM4,000 sebulan melalui platform yang Public Gold sediakan, seolah-olah tuan-tuan dah kerja dengan kerajaan selama 30 tahun. Dapat pension RM4,000 sebulan. Boleh ke? Boleh dapat kerja kerajaan, mungkin 30 tahun, pension RM4,000 sebulan. Ataupun tuan-tuan sudah memiliki hartanah yang bernilai 1 juta, habis dibayar, pun dapat passive income dalam RM4,000. Hartanah 1 juta. Okay? Jadi tuan-tuan, bila tuan-tuan jadi dealer Public Gold, tuan-tuan adalah pemilik bisnes. Jadi saya dah tunjuk tuan-tuan bagaimana tuan-tuan nak bebas kewangan melalui 3 cara. Yang pertama, kita dah tahu 30 tahun kerja government. Yang kedua, 15 tahun kerja bagi gaji, buat bisnes part time untuk invest dalam property, kembangkan melalui property. Itu ambil masa 10 tahun, 15 tahun. Atau tuan-tuan fokus membina bisnes Public Gold 3 ke 5 tahun. Okay? Okay, sekarang ni bila tuan-tuan jadi dealer, apa yang paling penting ialah tuan-tuan belajar. Dealer Public Gold ni ramai tuan-tuan, tapi tak semua dealer Public Gold macam saya. Apa beza saya dengan ramai dealer Public Gold? Ilmu lah. Saya tak... Bila ada ilmu tuan-tuan, semua benda jadi mudah. Bila tak ada ilmu, semua benda jadi susah. Dealer Public Gold, ada ilmu, dia rasa saya mudah. Macam Dr. Muaz, MC kita ni. Dia ada ilmu, rajin belajar. Setiap Selasa malam mesti dia pergi belajar dekat Ampang. Setahun buat jadi dealer Public Gold, sudah educate lebih 300 pembeli emas. Mudah bagi dia sebab dia ada ilmu. Tapi jadi dealer duduk diam-diam dekat rumah. Lepas tahun nothing happen. Sebab apa? Tak ada ilmu. Okay, yang penting bila tuan-tuan jadi dealer ialah pergi training. Okay, training yang paling penting dealer Public Gold adalah nama jutawan emas leadership training. Ini training yang paling penting. Yang terdekat ialah pada ini 27-29 bulan 4 di Janda Bayi. Okay. 4 hingga 6 bulan 5 di Kundasang, Sabah. So tuan pergilah. Bayaran dia hanya 4 gram atau 4,5 gram. Okay. Sangat murah termasuk makan minum, penginapan, training semua. Okey, tuan-tuan akan belajar daripada top 3 dealer Public Gold dekat Malaysia. Guru saya Syukur Hashim, rakan saya Muhammad Aziz Hassan dan saya sendiri. Ini top 3. Tuan-tuan belajar, tanyalah apa saja. Okey. Okey, yang kedua Public Gold ada training yang dinamakan Golden Tour. Pergi melancong, pergi kenal HQ Public Gold di Penang, pergi tengok facilities Public Gold, pergi tengok kat mana Public Gold simpan emas yang banyak di safe deposit box, pergi tengok museum Public Gold, pergi jumpa founder Public Gold. Naik kereta mahal ni. Saya rasa, saya percaya ini pertama dan tak akhir, pertama kali dalam hidup tuan-tuan akan naik kereta yang mahal ni. Pergi Public Gold. Kereta Rolls-Royce ni biasanya agung yang naik kan. Sultan yang naik tuan-tuan pergi. Public Gold sedia tuan-tuan duduk di bahagian belakang, ke depan kereta ni tak best duduk depan, dia belakang. Public Gold, jadikan tuan-tuan Viva Happy pergi. Okay. Jadi tuan-tuan, bayarannya hanya saya tak sure, nanti tunggu announcement. Right, saya rasa 2 gram. 2 gram. Okay. So, masuk makan minum, transport kat sana dan penginapan. Okey, dan yang penting ialah setiap Selasa malam Public Gold sediakan training free di Ampang. KS Selangor ni di Ampang. Okey. Dan dinamakan kelas video system. Tuan-tuan, program ni ditelecast ke seluruh Malaysia, Singapura, Brunei dan Indonesia. Jadi Public Gold di 4 negara ni yang orang akan belajar setiap Selasa malam live daripada Ampang. Okey. Okey, itu saja daripada saya. Tuan-tuan nak dapatkan buku saya dekat belakang Zero Hutang Wang Emas, Zero Hutang belum keluar lagi. Okey, ada apa soalan? Pertanyaan tentang Public Gold, emas. Okey, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Nama saya Muhammad Lutfi. Saya berasal dari Shah Alam. Hari ini hari pertama saya kat Public Gold dan saya memang sangat-sangat tak tahu apa-apa lah. Okey. Saya sebenarnya hari ini nak bicara abang saudara, lama tak jumpa. Okey. Itu dia paksa datang. Dia ada lah. So bagi saya sangat happy sebab dapat new experience. Okey. Tapi saya nak tanya cik saya, dia baru mula bekerja Okey. di syarikat kapalan Singapura. So bila company ni bawa Singapura, dia tak menyediakan KWS untuk semua sfera Malaysia lah. So bila saya baru balik ni cuti, saya duit yang saya ada, saya masukkan dalam ASB dan unit trust. Di samping before ni ada simpan dekat tabung haji je.
Tapi macam mana kalau untuk saya yang pergi selama 6 bulan dan cuti dalam 3 bulan standardnya untuk macam cik cakap every month kita beli 1 gram, betul tak? Supaya kita jadi habit. Tapi macam mana kalau dalam duration yang lama saya tak ada kat Malaysia? Ada internet? Internet Atau kapal? susah. Ada certain vessel yang sana tak ada. Ada yang ada tapi slow. Masa ada boleh beli? Boleh beli online? Lepas tu kalau macam cara menyimpan tu macam mana? Maknanya kalau saya dah beli, saya tak ada. Okey, boleh beli melalui akaun Masget, Public Gold, beli dan simpan dengan Public Gold. Itu saya kat Jakarta, saya boleh beli Masget. Beli. Maknanya Public Gold yang simpan kan? Public Gold simpankan, nanti balik Malaysia, withdraw, ambillah fizikal kalau nak simpan sendiri. Dan simpan dengan Public Gold pun boleh, free je. Okey, asal ada internet, duduk mana seluruh dunia boleh beli emas Public Gold. Okey? Clear? Detail nanti tanya abang saudara. Tanya abang saudara, macam mana nak beli akaun Masget. Okey, malam ni buka, ada lagi draw. Okey, lagi soalan? Soalan? Kalau ada? Tak ada soalan? Okey, kalau tak ada soalan tuan-tuan, kalau nak tanya personal, jumpa saya personal nanti. Ada sekali sekejap lagi ada sharing ringkas daripada isteri saya bagaimana tuan-tuan yang perempuan yang nak pakai barang kemas, nak berhias, tapi Public Gold sediakan barang kemas yang sangat cantik sambil pakai barang kemas tuan-tuan boleh menjadi perempuan boleh menjadi pendapatan. Okey. Sharing ringkas daripada isteri saya iaitu tentang produk Aurora Italia yang dikeluarkan oleh Public Gold. Saya jemput isteri saya bagi tepukan kepada Puan Najla. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat malam.